kita boleh faham surah ini pun dah cukup dah. Kenapa? Dengar. Dia bermula dengan qasam, ya, iaitu sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa. Masa itu apa? Masa itu makhluk. Ya, makhluk itu apa? Ma siwallah, benda yang lain daripada Allah semua makhluk. Kerana Allah itu khaliq, dia pencipta, dia yang menjadikan segala-galanya. Khaliqu kulli syai', ya, khaliqu kulli syai', dia yang menjadikan semua. Jadi semua benda selain dari Allah makhluk. Manusia, pokok-pokok, gunung ganang, binatang, haiwan, pokok, apa semualah, langit, bumi, matahari, masa itu juga makhluk. Sebab tu kita ni dipengaruhi oleh masa. Kita adalah makhluk, masa pun makhluk. Dan Allah Ta'ala sahaja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita sebagai hamba tak boleh. Banyak ayat-ayat sumpah di dalam Al-Quran. Macam Allah kata wad-duha, wasyams, wal-laili, wal-laili idza saja, wasyamsi wa duhaha, wal-adiyati dhabha. Banyak. Kalau buka Quran, ada huruf waw, lepas tu perkataan selepas itu di baris bawah, itu namanya waw qasam, sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan waktu duha, dengan waktu asar, dengan kuda yang berlari dengan kencang. Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa manusia, wan nafsi wa ma sawwaha. Banyak. Okey. Tapi kita sebagai makhluk diajar tak boleh sumpah dengan makhluk. Boleh bersumpah dengan Allah saja, dengan nama-nama Allah. Antaranya kita sebut apa? Wallahi, demi Allah. Wabillahi, ya, pun sumpah dengan nama Allah juga. Watallahi, dulu ada orang baca wa ta'allahi, kan? Kita tahu tak apa? Dia sumpah kat masjid, dia kata dia kena lewat. Dia sumpah, mungkin kalau dibagi masa dia berlatih tu, dia boleh baca betul. Wallahi wabillahi watallahi, dia baca wa ta'allahi. Imam masjid dia kata watallahi wa ta'allahi. Dah kahwin dah tak ada dah. So kita ni boleh bersumpah dengan nama Allah, tak boleh dengan makhluk. Kenapa? Bersumpah dengan selain daripada nama Allah ni syirik. Demi negaraku, keranamu Malaysia, demi negara. Tapi dari segi lorahnya, dari segi bahasa orang gunalah, demi negaraku, demi mak ayah aku, demi cintaku yang suci kepadamu. Itu semua tu dilarang oleh agama. Kita boleh sumpah dengan nama Allah. Baik, saya nak tanya semua yang hadir, bila masa kita guna sumpah? Bila-bila masa, setiap perkara atau perkara tertentu kita sumpah? Ada tak contohnya kita balik rumah, isteri kita tunggu kita kat rumah, kemudian disambung kita kat pintu, abang balik, abang balik. Awak ada masak apa-apa tak? Dia kata ada bang. Awak masak apa? Demi Allah bang, saya masak nasi, saya masak ikan, saya buat goreng cili bang, demi Allah. Abang tadi pergi mana? Pergi kerja. Yang kita suami pula, yang demi Allah abang pergi pejabat, abang tak pergi mana-mana, demi Allah. Ada tak kita bersumpah macam itu?
pada perkara-perkara yang tak perlu. Kita akan sumpah pada perkara yang perlu. Contoh, bila kita pergi, kita dituduh orang kita mencuri, padahal kita tak buat. Kalau kita kata saya tak mencuri, orang dengar tu macam biasa je, penafian biasa. Tapi kalau kita kata demi Allah saya tak mencuri, demi Allah saya tak buat, sumpah itu dia akan menguatkan dakwaan ataupun menguatkan apa yang kita cakap. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan sumpah dalam Quran dalam banyak tempat. Pasal apa? Antaranya menguatkan apa yang nak disampaikan, dan juga menarik perhatian manusia yang mendengar Al-Quran. Pada zaman itu orang Arab ni dia faham Quran. Jadi bila sebut wal asr, demi waktu asar, sebagai ulama tafsir kata al-asr dengan makna waktu asar. Sebab waktu tu biasa banyak manusia sibuk. Demi waktu asar. Jadi setengah ulama tafsir kata dia kira masa secara umumnya. Demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Okey. Ayat yang selepas tu, innal insana lafi khusr, dipanggil al-maqsum bihi. Sumpah daripada Allah nak bagi tahu manusia ni semuanya dalam kerugian. Apa maksud kerugian? Apa makna rugi? Innal insana lafi khusr. Dua kali Allah Ta'ala takkid, Allah tak tegaskan. Inna, satu. Al-insana, la fi, lam, juga takkid. Sesungguhnya manusia memang confirm dia dalam kerugian. Sebab tu jangan bagi nama anak khusrin, kan? Memang rugi. Dia, nama dia tu rugi, lepas tu menyusahkan orang. Dekat Selangor menyusahkan orang. Khusrin. Jangan ingat ada perkataan dalam Quran buah nama anak. Orang Melayu kan bukan tahu, bukan nak tanya orang ustaz-ustaz ulama ke. Khusrin. Betul ada orang nama Anzalna kan? Pelakon apa? Penyanyi apa? Perempuan. Anzalna. Lantak dia suka hati dia. Ayah dia suka. Anzalna khusrin. Ada orang bagi nama macam-macam nama pelik-pelik lah. Wati wan nas, macam apa? Jadi jangan ingat nak ambil nama Quran tu masuk nama anak. Khusr, rugi. Dan apa makna rugi? Para ulama tafsir kata, kalau buka ayat Quran, bila Allah kata ulaika humul khasirun, apa maksudnya Ustaz Siddiq? Ustaz Siddiq, Ustaz Yusuf. Ulaika humul khasirun dalam Quran. Sebut pasal Bani Israel, perangai dia macam ni. Ulaika humul khasirun. Rugi dengan maksud masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala sumpah demi masa. Masa tu dia berjalan. Al-waqt, di satu pepatah Arab dia kata, al-waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'uk. Masa itu umpama pedang. Kalau kamu nak potong dia, dia potong kamu. Maksudnya kalau kita tak guna masa dengan baik, dia akan potong kamu. Maknanya kamu takkan dapat patah balik lah masa yang dah hilang tu. Pepatah Melayu tak apa, bolehlah ada pepatah Melayu kata masa adalah emas. Saya rasa tak. Kau kumpul lah emas banyak mana pun, takkan boleh patah balik masa. Betul tak? Kumpul lah emas banyak mana pun, tak boleh patah balik masa. Masa adalah emas, lebih berharga dari emas. Masa yang berlalu berputar, berganti tahun, umur kita bertambah, dia takkan patah balik. Dan demi masa yang berlalu ni, waktu manusia sibuk, lalai, begitu gini, Allah kata sesungguhnya manusia dalam kerugian.
Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia masuk neraka. Cuba baca macam tu. Demi masa sesungguhnya manusia itu masuk neraka. Dan perkataan al-insan tu seolah-olah merujuk pada semua orang. Semua manusia masuk neraka. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan istisna, dia bagi pengecualian, iaitu ada 4 golongan. Ada 4 sifat. Yang ni kalau ada pada kita, kamu tidak rugi. Yang tadi semua rugi, manusia semua rugi, kecuali kalau kamu ada 4 sifat ni. Lepas ni bila baca surah Al-Asr, pengurusi lagi tutup, kita tutup lagi dengan surah atas bagi farah dan surah Al-Asr. Jadi lepas ni baca faham dah. Ceramah saya senang je Ustaz, cantiknya. Simple, simple present tense. Kalau nak baca dengan ni, boleh beli buku dengan Ustaz Yusuf lah. RM3 kita silap harga. Kita tulis pula. Silap bagi tahu. Kalau Ustaz boleh markup kan. RM5. Okey. Okey, tak apalah. Dia nak markup ke tak nak, terpulang dia. Tapi rasa dia kerja pejabat agung, dia seorang je boleh dapat kan. Okey. Jadi 4 sifat ni cuba tengok. Yang tak masuk neraka, yang tak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4. Yang tak rugi, orang yang tak masuk neraka, pertamanya orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman saja cukup tak? Tak cukup. Wa amilus salihat, dia melakukan amal-amal yang soleh. Kat sini saya akan terangkan tadi. Apa benda amal soleh ni? Semayang aja ke? Puasa, baca Quran aja ke? Ini. Kemudian wa tawasaw bil haqq, dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So ada 4 sifat ni, kita boleh berjaya di akhirat. Kita tidak rugi. Lawan kepada khasirun, apa dia? Muflihun. Tu tengok Quran dia, ulaika humul muflihun. Apa cerita kat depan tu? Mesti cerita orang beriman, amal soleh. Orang beriman, amal soleh. Sifat ahli syurga pun, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa disediakan bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyaklah kalau buka ayat Quran yang menyebut illal ladzina ni bulan Ramadan ni kita banyak tadarus kan. Bila sampai pada ayat yang menyebut alladzina amanu wa amilus solihat, cuba perhati ujung dia cerita apa. Dia mesti cerita syurga punya tuan-tuan. Macam mana Ustaz? Yang ulaika humul warithun, yang Firdaus. Kita tak ngafal Quran, dia ngafal. Scan. Nanti dia cari, nanti dia detect ayat mana. Buka lah ayat Quran, kita akan jumpa. Ulaika apa ni? Dia sebut tentang orang-orang alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dia cerita depan dia apa? Orang beriman, beramal soleh. Beriman, amal soleh. Beriman, amal soleh. So, bolehlah kita faham tadi, kalau tak beriman, tak beramal soleh, maksudnya kafir. Kafir lah, apa lagi kan? Tak beriman, tak beramal soleh, kafir, fasik. Yang itu neraka. Itu wal asr innal insana lafi khusr. Jadi yang boleh selamat ni, kata Syekh As-Sa'di dalam kitab dia Taisir Karimir Rahman, tafsir Quran, 2 sifat yang pertama ni, illal ladzina amanu wa amilus solihat, cukup untuk kita. Kalau kita boleh jaga 2 sifat ni, kita boleh selamatkan diri kita. Diri kita cukup lah. Okey, kalau kita dah boleh jaga diri kita tuan-tuan, kita dah boleh beriman, jaga iman, jaga amal, duduk pula unit amal,
buat kerja-kerja amal yang tak glamour pun, tak naik pentas, tak ceramah. Ceramah ni ada peluang jadi ujub, tahu? Korang tak nak ceramah, mana korang tahu? Cuba kau ceramah, depan tu muslimat, kan? Muslimat, ada ta alif dengan ta apa? Aftuha. Ramai lah muslimat. Kalau masa belajar dulu akhawat, muslimat tu ada yang tua-tua kan, so dia lemah-lemah sikit lah. Tapi kalau akhawat, seronok. Tanya Ustaz Chok masa duduk kat Mesir lah, tanya dia abang-abang lama-lama sini-sini tu, bila berucap kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Sambil baca tu mata jeling. Sebab tuan-tuan, bila naik ke depan ni, dia macam-macam benda jadi. Mari rasa syok, orang puji lagi, ceramah ustaz tadi sedap, power. Lepas tu ada akhwat pula, ana menangis ketika ustaz bacakan ayat Quran itu. Oh, betul sungguh. Dia ke depan, naik atas pentas, berceramah, dia jadi benda tu dia boleh datang. Tapi bila duduk dalam unit amal ni, saya rasa tak ada pula orang. Sambil-sambil dia duduk jaga parking tu, hidung tak ada kan. Dia rasa orang tak jaga parking lah, aku jaga parking. Tak ada lah. So kita nak cerita iman, amal soleh ini, kalau kita boleh jaga, amal soleh ni luas. Saya akan masuk tajuk tu nanti. Ni kalau kita boleh jaga ni, memadai untuk kita selamatkan diri kita daripada neraka, daripada rugi tu, rugi yang kata masuk neraka tu. Baik, pertama kali iman. Saya sebut apa itu iman. Al-iman huwa tasdiq, kata para ulama usuluddin. Iman bermaksud membenarkan sesuatu. Saya bagi contoh. Kalau saya kata kat tuan-tuan, ini adalah apa dipanggil, sebuah jam ke seutas jam? Seutas jam. Ini adalah seutas jam. Siapa kata ya? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa kata ya ini adalah jam? Bunyi sikit. Ya, betul, saya setuju, saya percaya. Itu maknanya tasdiq, membenarkan sesuatu dakwaan. Tasdik, membenarkan, itu dipanggil iman. Kalau saya kata ini bukan jam, ini adalah pistol, siapa percaya? Tak percaya. Kalau saya kata pura-pura je lah kata ini pistol, saya bagi semua duit dalam bank saya. Duit dalam bank saya ada 10,000. Sungguh ni, boleh main-main ke? Banyak aku muka sikit. Bukan duit saya lah, duit Ustaz Khalil. Dia minta simpan dalam akaun saya, duit NGO. Mana saya bagi 10,000. 10,000 apa barang Ustaz? Motor anak ARC Ustaz. Ustaz bagi 10 anaknya motor dah 40,000. Okeylah, RM1,000,000. Kalau kamu kata ini adalah pistol, Ustaz ada ke duit 1,000,000? Katakan duit tu, tunjuk sekarang, gerbuk duit 1,000,000. Kalau you kata ini pistol, you boleh angkat duit ni. Mungkin orang akan kata, ya betul Ustaz, itu adalah pistol, pak bagi duit. Dia bercakap begitu sebab apa? Sebab dia nak duit. Kalau tanya dalam hati dia, dalam hati nurani dia, betul ke itu pistol? Tak adalah, aku nak duit je. Kalau orang yang kita kata ini jam, bukan jam, ini pistol. Kalau kau kata ini jam, aku bunuh kau. Dia kata, aku sanggup mati. Aku sanggup mati. Ni saya cerita contoh ni. Kok mana pun kalau orang paksa dia, seksa dia, baling batu, hempak batu, rotan dia, macam mana pun,
dalam hati dia tetap kata ini adalah jam, walaupun akhirnya dia terpaksa okeylah, tak larat dah, kena seksa dah, itu adalah pistol. Contoh ini Syekh, saya ingat guru saya Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia bagi contoh ni nak bagi faham iman tu apa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba tengok Bilal ada di Usrah. Sahabat-sahabat lain Ammar, Ja'far bin Abi Talib, ramai Mus'ab bin Umair, mereka semua geng-geng Usrah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia tu jam tak ada Darul Amal. Al-Arqam bin Abil Arqam rumahnya terpencil, agak tersorok lah, senang nak buat Usrah. Orang Quraisy tak boleh kacau. So ramailah zaman tu yang jenis boleh bebas ni, boleh ikut turun ayat Quran, dengar, turun ayat Quran, dengar, turun ayat Quran, belajar, turun ayat Quran, hafal. Bilal bin Rabah ni, dia tak sempat pergi keluar mana-mana, sebab dia hamba, duduk rumah, duduk layan tuan dia lah. Tuan dia tak pergi keluar rumah sebab dia hamba. Bahkan tuan dia tak izinkan dia ada Tuhan pun. Bagi zaman dulu ni, kalau ada hamba ni kita tak ada Tuhan lah. Tuhan dia tuan dia lah. So apa benda yang Bilal tahu? Apa benda yang dia tahu sangat pasal Islam ni? Dia cuma dengar-dengar je orang kata Muhammad ni ajar ada Tuhan. Tuhan itu Ahad, satu. Dengan sedikit ilmu yang dia ada ni tuan-tuan, ketika mana dia diseksa, apa dia sebut? Dia sebut apa? Ahad, 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 Ahad. Bukan hari Ahad, Ahad lah, satu. Itu dia tahu, dan dia pertahankan. Nampak macam mana keimanan tu masuk apa? Keyakinan dalam hati membenarkan suatu dakwaan yang datang daripada Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi banyak kita belajar, patutnya lagi banyak kita kena tasdik, lagi banyak kita kena membenarkan. Itu mana iman. Maknanya kita percaya sekali mula-mula Allah itu Esa, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Ilah bukan makna Tuhan yang sembah. Macam RTM tulis bawah tu, asyhadu an la ilaha illallah. Iklan azan dan TV kan, bawah tu tulis kan, aku bersaksi. Dulu dia aku naik saksi, lagi tak faham. Ada saksi naik atas dia. Aku naik saksi, aku bersaksi, lagi senang faham. Biasalah orang Melayu kan, bahasa dia suka pening-pening. Aku naik saksi, sengaja aku mengangkat hadas. Macam mana dia angkat hadas tu? Patut Tok Guni Aziz kata sengaja aku hilangkan hadas. Kan senang faham. Naik saksi, macam mana? Ada saksi situ, kita naik atas dia. Aku naik saksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi orang UMNO kalau dia faham terjemahan tu, betul lah dia buat selama ini, tuan-tuan. Sebab dia dah sembah. Ya Ustaz, dia pergi masjid, dia sembah Tuhan. Bila? Hari Jumaat. Dia tak pakai baju t-shirt ni seluar, dia pakai baju Melayu, samping, songkok. Lepas dah sembah, keluar masjid, depan tu ada kedai Magnum 4 digit. Dengan baju Melayu tu dia pergi beli nombor ekor. Lepas tu masuk ke tak tiket, pergi makan, makan azan asar pula, masuk masjid balik. Masjid yang tadi tu, masjid yang dia sembah ni. Dia sembah hari Allah, sembah asar lah. Lepas sembah asar, sujud, tiket jatuh. Duduk antara dua sujud, tiket jatuh. Sujud lagi kan, sujud kedua, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar berdiri pula, tiket tadi hilang, dah masuk paket tu. Sebab dia faham Allah ni Tuhan aku sembah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan dia dah sembah dah. Lepas pada sembah, suka hati dia lah nak buat apa. Dia nak ikut cakap Mahathir lagi banyak daripada ikut cakap Tuhan. Dia nak ikut cakap Najib lagi banyak daripada ikut cakap Tuhan. Dia nak kata undang-undang Allah tak sesuai. Suka hati dia lah, sebab dia kata dah sembah. Orang PAS tak boleh macam tu. Sebab itu dalam manhaj Usrah PAS, sebab dia ikut buku tu tak? Ada tak buku manhaj Usrah PAS yang ta'arif satu?
Dalam tu dia sebut apa pengertian la ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya la ma'buda illallah, tak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. La ma'luha illallah, tak ada Tuhan yang aku puja melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang aku patuh dan taat melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang aku abdikan diri kepadanya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang aku ambil undang-undangnya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang aku minta pertolongan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang aku berlindung kepadanya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang aku takut melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang aku cinta melainkan Allah. Panjang huraiannya. Sebab kita tak faham. Sebab tu tengok orang UMNO, dia tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia paling kuat tahlil. Si ada gear 1, gear 2, gear 5. Lepas tu la ilaha illallah, slow balik. Pasal kat dapur tu dah ada orang bagi signal, lauk dah siap. Agama dia macam tu. Dia baca, dia zikir, dia bukan faham apa pun. Orang PAS tak boleh macam tu. Lepas tu kita ditarbiah, dibagi faham apa makna kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat mengucap kalimah ini, mereka tidak duduk diam, mereka berjuang. Mereka membenarkan lepas daripada itu, apa yang Allah kata mesti buat. Salat kena buat, puasa kena buat, keluar zakat kena buat, berjihad kena buat, undang-undang Allah kena laksana, segala larangan Allah kena jauhi. Ya. Apa-apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala, yang diperintah kepada Rasul, mesti kita lakukan, laksanakan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat ke-7. Kalau kita faham ini, mengucap la ilaha illallah, kita faham, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun kita faham. Apa yang Rasul bagi tahu, laksanakan. Apa yang Rasul tegah, tinggalkan. Ramai orang dia ya hanana, agama dia setakat tu je. Lepas tu kita tengok kat Kedah, orang kata bagus muka ni, dia ya hanana banyak. Ya hanana merosakkan Islam. Ya juga. Saya beritahu apa dia perbuat dekat Kedah. Dia masuk pondok sekarang, ziarah pondok, pakai jubah dia, kopiah dia tu bersih pada kita lagi. Smart ni, kerah kopiah dia daripada arwah Ustaz Fadil lagi. Masuk pondok masuk. Kita akan bagi bantuan. Dan dia jumpa Ustaz Fauzi Husin, ulama Kedah. Ustaz Fauzi Husin kenal kan? Dia janji Ustaz Fauzi. Sekarang dia panggil dia Ustaz Datuk. Ustaz Datuk Fauzi bin Husin. Dia kan dulu masa zaman arwah Ustaz Fadil, dia pegang bagai pendidikan ni kan, pondok. So Mukri datang, mana kita akan bantu pondok, kita akan jadi minta bagi maklumat, buat kita kerja. Jadi kita orang PAS ni baik kan. Masa UMNO BN ambil balik Kedah ni, pergilah menghadap. Pasal kan arwah Ustaz Azizan kan suruh apa namanya, Mukri jaga kan agama ni kan, sekolah agama semua ni. Pergi jumpa dia dah semua. Tahu dia kata apa? Dia kata kita dah cek dah, sekolah-sekolah pondok ni insaniah, termasuk insaniah apa sekali, ni tempat-tempat yang melahirkan pengganas. Dan di sini dia kata sarang melahirkan pembangkang. Ustaz Fazul Husin kata, hang ni macam ke bapak hang. Terdiam Mukris. Dia belah tu balik. Jadi dia kata, Ana ni, puak-puak UMNO ni, memang kalau anak kata munafik dia orang ni, memang yakin munafik, bukan cakap saja, memang munafik. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Sekarang ni banyak sekolah-sekolah agama silibus dah bertukar.
Dah tak macam sekolah Arab dulu. Sekolah Arab dah tak macam dulu dah. Sini pun tak ada mengaji macam dulu. Dia pengajian Islam umum macam tu je. Saya dipanggil Ustaz Fauzi cerita anak dia yang belajar mana pun dah tak boleh pakai tudung labuh kalau sekolah di Kedah. Tadi kita tengok tak boleh pakai jubah, kena pakai baju kurung. Di Mesir tanya Ustaz, betul tak ramai dah, dulu kan perempuan muslimat banyak pakai tudung labuh, jubah kan. Sekarang banyak. Dulu ada yang pakai baju kurung, tudung steng, tudung biasa tu kan. Tudung segi-segi segitiga. Tu kira tengok tu kira pelik lah. Ni Kahirah ke KL kan. Pelik lah. Sekarang ni pergi Mesir, pergi Tonton, pergi tempat medik ni. Dah ramai dah yang tak pakai tudung kan. Kapal-kapal pun dah ada dah. Siapa punya dasar? Jadi kalau kata UMNO ni munafik, nak kata kafir berat lah. Saya kata kalau munafik ni, saya confident lah, tanpa ragu-ragu. Kan? Kira kalau macam hari ni isu Cadbury ni, saya boleh kata syubhah lagi lah. Cadbury tu ada babi ke ada? Ada babi ke tak ada? Tapi kalau UMNO munafik ke tak? Munafik. Cadbury tu kira ada lagi lah. Was-was tak samakan. Tapi kalau UMNO ni tak ada was-was dah. Munafik. Memang jahat. So kalau kita faham beriman itu apa artinya, membawa kepada perjuangan. Dan saya dipahamkan tajuk akidah dan perjuangan ni dah banyak ustaz sentuh. So fahamlah iman itu apa. Iman yang menyebabkan kita jadi beramal. Sebab itu para ulama kata orang yang beriman dia mesti beramal. Bahkan amal ada buah kepada, natijah kepada iman. Orang yang mengasingkan antara iman dan amal, mereka itu terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu kumpulan murjiah, kelompok murjiah. Zaman dulu lah, murjiah ni kelompok yang kata iman adalah i'tiqad dalam hati, kepercayaan dalam hati, percaya Tuhan tu ada, dan tak ada kena-mengena dengan amal. Maknanya mungkin orang tu tak semayang, tapi dia beriman. Sebab itulah mazhab ni ada sampai sekarang dalam UMNO. Ni program dalaman ni saya ceritalah. Saya pernah jumpa Rafidah Aziz. Dulu tengok kat TV, masa sebelum saya pergi belajar tu. Dan TV dia pernah sebut, kita zaman sekarang ni tak boleh paksa orang tutup-tutup kan. Bagi kita, dia kata yang penting hati kita baik. Iman tu adalah hati. Yang penting hati kita baik. As long as hati kita baik, everything is okay. Dalam TV saya sebut tu. Jadi tak perlu tutup-tutup. Dia cakap macam tu lah. Saya terfikirlah hati ya orang tua ni. Masa tu belum tua sangat dah dia. Lepas tu saya pergi belajar Sudan. Lepas tu saya pergi belajar Yaman. Kira saya ingat 6 tahun lepas tu kot. Masa tu zaman Islam Hadari. Pak Allah pergi ke Yaman bawa menteri-menteri kabinet. Dan ada perjumpaan dengan rakyat Malaysia di Hotel Movenpick. Hotel kaya lah, hotel atas bukit tu. Saya ingat lagi.